أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 74 ayat yang ke-9 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Dan peliharakanlah mereka dari bencana kejahatan, dan barang siapa yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya engkau telah mengasihaninya, dan itulah dia kemenangan yang besar. Yakni para malaikat memohonkan lagi secara umum. Kita berada pada ayat yang terakhir dalam membicarakan doa malaikat penanggung arash, di mana pada bulan yang telah lalu kita telah selesai membahaskan ayat 8, doa malaikat penanggung arash
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Kita dah baca bagaimana malaikat penanggung arasy berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang beriman, bertaubat, dimasukkan ke dalam syurga. Dan syurganya disebut dengan Adn. Syurga Eden, kata orang putih, Adn. Dan bukan sekadar malaikat tanggung arasy minta supaya orang-orang beriman masuk syurga itu, tetapi turut sama man salaha, yang baik, yang soleh daripada abaihim, bapa-bapa mereka, datuk nenek moyang kita yang kita tak pernah jumpa, masuk sekali ke dalam syurga. Diikuti dengan azwaj, pasangan kita, isteri-isteri kita, dan termasuklah zurriyatihim, zuriat keturunan kita, cucu cicit yang kita dah tinggalkan mereka. Mereka pula beranak pinak, pakat berhimpun di dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Nikmat yang tak mampu kita nak sebut. Maka malam ni kita sambung lagi doa yang terakhir yang diminta oleh malaikat penjaga arasy, penanggung arasy, iaitulah mereka berdoa, semoga orang-orang mukmin dengan seluruh keluarga dan keturunan mereka itu dipelihara oleh Allah dari bencana kejahatan, iaitu pekerjaan jahat yang akibatnya menerima seksa di dunia dan di akhirat kalau tidak mahu bertaubat. Baik, apabila malaikat tanggung arasy sebut waqihimus sayyiat, ya Allah, peliharalah mereka dari bencana kejahatan, maknanya kata almarhum pengarang kitab bahawa mereka minta kepada Allah supaya kita waktu hidup di dunia terselamat daripada melakukan dosa-dosa, apatah lagi dosa-dosa besar yang memang membawa kepada siksaan Allah sekiranya tidak bertaubat kepada Allah. Sebab itulah, muka surat 74, sebab itulah kita selalu sebut kita berada dalam pertembungan tanpa henti dengan syaitan dan hawa nafsu kita. Itulah yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang beriman ini dia berada di ambang bahaya. Hadis tu panjang, cuma bahaya tu banyak. Saya ambil satu aja. Nabi sebut orang beriman, Nabi tak kata orang kufur. Nabi sebut orang yang beriman, makna orang baik. Beriman, baik dia, alhamdulillah. Maka dia, kata Nabi, berada pada ambang dugaan bahaya. Dalam hadis tu panjang, saya ambil satu saja.
Nabi kata antaranya adalah nafsu yang sentiasa menggodanya. Inilah pertembungan kita setiap hari. Nafsu yang tak pernah berhenti untuk terus malaikat mencatat kejahatan kita. Nafsu yang tak pernah berhenti untuk menarik kita supaya catatan amal kita tu biar berat pada benda yang tak elok banyak. Maka bila tak elok banyak, walaupun ada elok, kan kita dah baca dalam Al-Quran, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tu kita baca banyak kali dah. Siapa yang ringan amalan baik dia, sikit, hak jahat banyak, maka fa ummuhu hawiyah, tempat rojok balik dia sebuah neraka, nama dia hawiyah. Na'udzubillah. Bukan tak ada kebaikan, ada, tapi dia tunduk kepada nafsu dia. Dia kalah kepada permintaan nafsu dia. Pertembungan kita setiap hari tanpa henti. Sebab itulah Allah memulakan juzuk 13 ayat 53 surah Yusuf dengan menyebut cerita nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ada dua pandangan pada ayat itu. Pandangan pertama menyebut ini ucapan Zulaikha. Pandangan kedua ini ucapan Yusuf alaihi salam. Iaitulah apabila Nabi Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi, bahkan aku sendiri amat susah, kata Nabi Yusuf, untuk menghadapi nafsu. Kerana innan nafsa la ammaratum bisu. Kerana sifat nafsu ni dia cukup mau kepada ammarah. La ammaratun bisu. Ammarah selalunya kait dengan asu, jahat, nafsu yang jahat. Inilah yang kita berlawan setiap hari. Bukan kita boleh buang nafsu, tetapi pertembungannya adalah perjuangan tanpa henti. Kalau peperangan ada cease of fire, ada gencatan senjata, dengan nafsu tak ada, tuan-tuan. Berterusan sampai kita mati bertemu Allah. Ada saja lorong-lorong yang dia nak masuk, melalui lorong harta, melalui lorong makanan, melalui lorong kuasa. Ada saja dia akan masuk untuk melingkupkan kita. Sebab itulah alangkah bersyukurnya kita, kerana di sana adanya dosa-dosa yang boleh terpadam dengan mudah. Alhamdulillah. Seperti yang Nabi sabdakan, adalah sembahyang 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Adalah puasa di bulan Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Adalah satu Jumaat ke satu Jumaat, kata Nabi, menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedekah menghapuskan dosa-dosa kecil. Atau langkah ke tempat kuliah menghapuskan dosa-dosa kecil. Ucapan yang kita sampaikan
nasihat sepatah dua yang kita beri untuk menasihati manusia menghapuskan dosa-dosa kecil. Alhamdulillah ada ruang sebegitu. Walaupun tidaklah boleh semudah dan dengan sengajanya kita buat dosa kecil. Kata almarhum Ad-Doktor Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Al-Awlawiyat, tidaklah bermakna senang-senang kita nak buat dosa kecil. Kerana Saidina Ali telah berpesan, menganggap remeh dan kecil dosa itu adalah dosa. Ini kena ingat elok. Oh, jangan cari pasal memandang Allah dosa kecil aja sedap kita buat. Jangan, kata Ali, kerana memandangnya kecil adalah besar di sisi Allah. Dalam ucapannya yang lain, jangan kamu pandang kecilnya dosa, tetapi pandanglah kepada siapa kamu buat dosa. Ini yang kita mesti genggam elok-elok. So, begitulah nafsu. Tak pernah selesai kita bergaduh, bertembung dengan dia untuk kita jadi manusia yang memanglah kita takkan mencapai 100% menjadi orang yang baik, tetapi paling tidak dosa-dosa besar tidak pernah ada dalam minda kita. Nak berjudi tak ada, nak minum arak tak sanggup, nak berzina lagilah tak mau, nak makan rasuah ke apa, tak ada dalam otak kita. Sekali sekala terintai juga amoi melintas tepi jalan. Sekali sekala dia terlepas juga biji mata dia tu. Jangan duk kerap, jangan duk sengaja buat, kata Al-Qaradawi, kerana ia adalah merupakan dosa yang kalau dihimpun dia menjadi besar. Na'udzubillah. Kita mesti memahami bagaimana malaikat minta kita ni jangan ditimpa waqihimus sayyi'at. Jangan kita ni ditimpa dengan satu bentuk dosa-dosa yang akhirnya memberi kecelakaan hidup di dunia dan juga celaka yang kita tak mau hadapi adalah kesukaran di negeri akhirat. Sebab itulah Allah jamin mereka yang menahan nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang tahan nafsu dia, maksud dia kepada dosa-dosa besar terutamanya, maka kata Allah untuknya syurga, tempat kembalinya syurga. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah ke senang? Susah. Sebab itu ramai orang boleh minum arak, ramai orang berzina, ramai orang makan rasuah, ramai orang tinggalkan solat. Sebab benda tu susah. Bila kita boleh lawan, maka apa lagi ganjaran jaminan Allah adalah syurga. Maka malaikat tanggung arash minta supaya kita ni selamat daripada melakukan kerja yang jahat dengan maksud dosa-dosa besar. Dosa kecil terpalit, minta ampun kepada Allah, cuma jangan purposely, jangan duk sengaja buat, entang-entang boleh hapus dengan semayang, boleh hapus dengan baca Quran saja buat. Yang tu tak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka juga menyatakan, barang siapa yang engkau pelihara dari bahaya kejahatan di dunia ini, maka sesungguhnya engkau akan memerhati dan mengasihaninya pada hari kiamat kelak, serta terselamatlah mereka dari seksa neraka. Hak itulah yang kita hendak, tuan-tuan.
kita selalu pesan, bila kita sebut nafsu, nafsu ni kita tak boleh lari daripada dunia dan keinginan dunia. Itulah nafsu, tak boleh elak. Cumanya Allah bagi ingat, kalau boleh saya petik penangan apabila nafsu dan dunia tidak terkawal. Ayat 18 surah Al-Isra, kita ambil pengajaran. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah, ya Allah, ya Tuhan, takut tuan-tuan, takut muslimin dan muslimat. Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilah. Siapa di antara kita ni, kata Allah, manusia ni, yuridul ajilah. Yurid, iradah, makna berkehendak. Setengah tafsir dia sebut pulun sungguh. Dia pulun apa? Yuridul ajilah. Dia hendak kepada ajilah. Ajil, ain, jim, lam. Satu lagi alif, jim, lam. Ajil. Dalam bahasa Arab ada dua. Satu ajil, satu ajil. Bila kata ajil, ajil makna jauh. Ajil, jauh. Bila kata ajil, ain, jim, lam, ajil makna dekat. Baik. Ayat 18 Al-Isra, Allah kata man kana yuridul ajilah. Siapa yang dia memang pulun sungguh berkehendak kepada yang dekat. Apa makna dekat tu? Dunia. Ini balaghah bahasa Arab. Kadang-kadang Allah sebut dunia, kadang-kadang Allah sebut ajil. Ini kena belajar bahasa Arab. Allah kata siapa yang dia pulun sungguh, dia hendak sungguh kepada ajilah, kepada yang dekat ini, sehingga dia terpaksa mengorbankan ibadah dia. Dia nak kaya, dia tak peduli lagi halal haram. Contoh, dia balun rasuah ke, nombor ekor ke, janji duit in hand, mau banyak, dia tak peduli. Dia nak kaya, dia berniaga sampai tak semayang. Maghrib dia langgar, Isyak dia langgar, tunggang langgang keluarga dia. Walaupun bisnes dia hebat, mari kenduri panggil dia dengan apung lenggang segala jenis. Tuan-tuan, muslimin muslimat, orang jenis ni kata Allah, yang dia pulun nak dunia, yang nafsu dia pandu dia ke arah itu, apa Allah kata? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Allah kata aku akan segerakan untuk dia apa yang dia hendak tu aku bagi. Ini yang kita takut. Dia jadi istidraj. Dia bukan jadi nikmat dah, tapi satu habuan yang Allah bagi. Ramai orang dabik dada begitu. Aku tak semayang pun senang hidup Aku tak semayang pun kaya elok Ramai orang cakap begitu. Dia tidak sedar Allah sebut ayat 18 Al-Isra, ajjalna lahu fiha liman nasha ma nasha'u liman nurid. Aku bagi. Dah itu kamu nak, kamu tinggalkan solat, kamu dapat duit, kamu tak keluarkan sedekah, cukup masa kamu kena zakat pendapatan ke, zakat simpanan ke, kamu tak keluarkan. Baik, aku segerakan untuk kamu. Kamu dapat steady business. Mayang tak ke mana, zakat tak ke mana, sedekah langsung tak ada.
Allah kata aku bagi, bukan aku tak bagi. Aku bagi. Baca ayat tu sampai habis. Wa ja'alna lahu jahannam. Nanti aku sediakan untuk dia sebuah neraka, nama dia Jahannam. Yaslaha, dia akan masuk neraka itu. Ini yang kita takut. Sebab orang beriman, wawasan dia negeri akhirat. Wawasan dia nun jauh di sana. Dia sentiasa menghisap dirinya. Dia sentiasa muhasabah dirinya. Dia sentiasa berfikir, lama manalah aku boleh bernapas, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Kekuatan tubuh yang semakin kurang, kesihatan yang semakin terganggu, dia terus berfikir bahawa masa semakin hampir. Maka dia tak tunggu dah. Dia bertaubat, dia minta ampun, dia buat apa saja yang dia mampu supaya ending dia cantik. Yang kita bimbang, lagi semakin tua, lagi menjadi pecacai dunia. Itu yang Imam Syafi'i sebut di dalam syairnya. Saya lupa matan syair itu, tetapi ingat mafhum. Imam Syafi'i kata mereka itu pecacai dunia ini, mereka itu laksana anjing-anjing penjilat yang menjadi anjing-anjing yang hina yang menjilat dunia. Imam Syafi'i panggil anjing dia kepada mereka yang gila kepada dunia, sampai dah bongkok tiga, duk pulun dunia, sampai lupa bahawa kita akan pergi jumpa Allah, sampai kita lupa kita akan duduk lama selama-lamanya di negeri namanya akhirat, sampai dia lupa bahawa dia tahu kubur itu taman atau lubang neraka. Dua tu bukan dia tak tahu, tapi begitulah dunia yang menghimpit dia dengan nafsu yang menggoda dia. Akhirnya kata Allah, aku humban dia ke dalam neraka Jahannam dengan dua keadaan. Ujung ayat 18 Al-Isra, Allah kata macam mana dia masuk neraka. Pertama kata Allah, mazmuman. Biasa dengar sifat mazmumah. Mazmuman makna hina sungguh. Sifat mazmumah sifat yang hina, sifat tak elok, buruk. Maka yaslaha mazmuman, dia akan masuk dalam keadaan hina. Tak boleh nak bayang ahli neraka masuk neraka dalam keadaan dihina oleh Allah. Kalau baca Quran, antara sifat ahli neraka, pertama, la yukallimuhumullah. Allah tak sudi bercakap dengan mereka. Di bumi mahsyar, Allah tak sudi nak cakap dengan mereka. La yukallimuhumullah. Hai tuan-tuan, tak cakap ni makna apa? Marah. Teringat anak Saidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dia punya marah dekat anak dia, saya lupa nama anak dia. Apabila anak dia buat satu benda yang bagi Ibnu Umar, bagi Abdullah bin Umar, ini menyanggahi Allah dan Rasul. Dia punya marah sampai Abdullah bin Umar mati, tak bertegur dengan anak tu sampai mati. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, anak Sayyidina Umar, punya dia marah bila anak dia tu bertindak bagi Abdullah bin Umar, kamu lawan Allah dan Rasul, tak kena perbuatan kamu dengan Allah dan Rasul. Sampai dalam kitab sebut, sewaktu Ibnu Umar nazak, Abdullah bin Umar nazak, anak ni datang menangis minta maaf atas perbuatan dia. Ibnu Umar sampai mati tidak bercakap dengan anak dia. Itu dia punya keras tegas dalam mempertahankan akidah dan hukum hakam Allah.
Sebab apa? Marah. Bila Allah kata la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, aku tak sudi bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Cubalah tuan-tuan bayang. Cubalah bayang, berdiri padang mahsyar, nak minta tolong siapa, tiba-tiba Allah tak nak cakap dengan kita. Allah kata lagi dalam ayat tu, wala yuzakkihim, dan aku tak sudi zakihim, nak bersihkan mereka dari dosa mereka. Cuba bayang. Cuba bayang sekejap. Allah declare ayat tu dalam dua surah. Al-Baqarah ada satu, Ali Imran ada satu. Dalam dua tempat. Aku tak sudi bercakap, dan wala yuzakkihim, aku tak sudi nak bersihkan mereka dari dosa. Cubalah bayang. Dosa kita Allah tak nak ampun. Dosa kita Allah buat tak peduli. Di hujung ayat tu, walahum azabun alim. Itulah penyudah dia. Dan untuk mereka azab yang pedih. Mahukah kita macam tu, tuan-tuan muslimat? Memasuki fasa bumi mahsyar dalam keadaan mazmuman, dihina oleh Allah, kerana di dunia peluang-peluang yang Allah beri kita buat tak kisah. Kita buat bodoh aja. Masa lapang, harta, wang ringgit, nafas yang kita ambil, kita tidak gabungkan untuk mendapat redha dan kasih Allah. Bila sampai bumi mahsyar, itulah cerita dia. Dan ayat 18 Al-Isra, mereka akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Pertama, keadaannya mazmuman, hina dina. Kedua, madhura. Madhura maknanya, kalau buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, madhura maknanya tersingkir dari rahmat Allah. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan, Nabi kata Allah ada 100 rahmat. Satu dia bubuh kat dunia ni, satu. 99 lagi Allah taruh untuk akhirat. Allah taruh untuk syurga. Satu dia bagi kita makan tak habis kita di dunia. Satu rahmatnya. 99 lagi dia simpan untuk akhirat. Cubalah bayang, orang yang disebut Allah dengan madhura, mereka yang tersingkir dari rahmat aku. Macam mana nak ke mana kalau tak pergi neraka? Ya Allah, 99 rahmat tuan-tuan menunggu di akhirat. Dengan belai kasih dia, dengan tengok wajah dia, dengan syurganya, dengan keampunannya, dengan masuk syurga tanpa hisap. Ada yang masuk neraka boleh keluar. Semua tu rahmat Allah. Tak adalah kita minta nak pergi neraka, tapi ada orang yang dah dibakar, Allah bawa keluar dengan izin dia. Aduh tuan-tuan, janganlah kita hidup dalam keadaan menjadi pecacai dunia, memburu dunia tanpa henti. Sebab dunia ni ada perhentian dia, kehancuran dia, nama dia kiamat, habis. Itulah sebenar hidup kita. Dan cubalah kita fikir, kita nak jumpa dua makhluk yang kita tak pernah jumpa, tapi mesti jumpa, muka wan nakir. Cubalah bayang, nak jumpa pula bukan kedai kopi sembang sambil minum teh ais, balik rokok. Nak jumpa pula bukan pakai baju smart-smart, necktie, coat, blazer. Jumpa pula di tempat sempit, nama dia alam kubur. Jumpa pula pakai tak ada apa dah kain kapannya. Tu kita termenung sekejap, memikirkan bagaimana takut dan dahsyatnya akhirat. Astaghfirullah ya Karim, lemas kita
Jam yang kita hadapi pun kita semak dah. Mahukan kita nak duduk di alam kubur yang sempit kalau tidak ada iman dan ketakwaan. Maka sebab itulah malaikat minta kepada Allah supaya kita ni selamat dari seksa neraka. Sambung. Itulah kemenangan yang besar, iaitu mendapat nikmat yang tidak ada putus-putusnya di sisi Tuhan, nikmat yang tidak terfikir oleh akal akan kebesarannya. Zalikal fawzul azim. Ya Allah, penutup ayat 9 kata Allah, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, al-azim, yang besar. Inilah kemenangan, tuan-tuan. Orang boleh letak macam-macam definisi terhadap kemenangan. Kalau sukan, kemenangan dalam acara sukan dia, tu menanglah. Rugby World Cup baru habis, saya minat sungguh rugby. Saya memang minat rugby. Sekolah tu main dah, latihan apa semua. Lah habis dah kan, 12-11 Afrika menang. 1 poinnya beat New Zealand All Black. Cukup syok tengok highlight lah. Tak tunggulah pagi buta tu, tak ada kerja, tengok highlight YouTube je lah. Oh, itu kejayaan. Kapten dia hitam, negro. Bangga juga kita lah, orang kulit hitam pergi angkat piala tu. Negro kapten dia. Oh, itu kemenangan. Orang-orang politik, apa definisi kemenangan dia? Menang pilihan raya. Itu dia punya definisi kemenangan dia. Itu pun dia tak sedap duduk, takut kutu buat appeal pula, mahkamah pilihan raya pula, menunggu pula silat-silat kantoi pilihan raya kecil pula, kemaman duk tunggu. Dia kemenangan ni macam-macam lah orang buat istilah. Tuan-tuan, kemenangan yang Allah ajar kepada kita ialah kamu hidup di dunia terselamat daripada dosa, walaupun dosa kecil tersangkut. Ijtanibu kabair, kamu jauhkan saja dosa besar, aku akan padam, kata Allah, dosa-dosa kecil kamu, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Itu ada ayat dia. Walaupun kita cuba elak, kadang-kadang tersangkut. Kita minta ampun dengan Allah. Hidup kita ni, kejayaan sebenar ialah dosa kecil minta ampun, ya Allah, tersangkut. Dosa besar memang tak buat, confirm kita tak buat, insya-Allah. Arak, judi, zina, riba, rasuah ni kita terajang meluat kita tak mau buat. Alhamdulillah, Al-Kabair, beli kitab nama Al-Kabair, 73 dosa-dosa besar dalam tu, karangan Imam Az-Zahabi, penulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar macam-macam dalam tu. Kita cuba elak, tak mau buat. Tinggal dosa kecil tersangkut, minta ampun dengan Allah. Saat lagi sembahyang isyak, gugur. Saat lagi kita baca Quran, gugur. Ataukah besok buat pula, minta ampun. Kata Qaradawi, jangan sengaja. Kalau tersangkut, minta ampun cepat. Allah selamatkan kita dari dosa besar. Dosa kecil tersangkut juga. Dan Allah Ta'ala hidupkan kita di dalam rahmat dan kasih sayangnya. Maka tuan-tuan, kalau inilah hidup, maka jadilah ia kejayaan yang sebenar-benarnya. Sebab malaikat tolong doa supaya kita selamat bencana dunia dan akhirat. Dan pengarang kitab kata confirm akan ke syurga di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Zalikal fawzul azim, itulah nikmat yang sebenar-benar nikmat. Itulah kejayaan yang sebenar-benar kejayaan.
Macam-macam dah kita sebut tadi. Kalau orang yang pulun untuk exam, kejayaan itulah paling dia hargai. Berjaya dalam SPM dia, berjaya dalam temuduga dia, bagi dia itulah kejayaan yang hebat. Dalam keadaan ada pula syarikat GLC offer pula beasiswa untuk ikat dia bila dia balik, confirm dah kerja dengan dia. Petronas ke Sime Darby ke apa ni, syarikat besar GLC yang hebat. Oh, bangga mak ayah dia. Ya, itu kejayaan di dunia. Tetapi dunia akhirat punya kejayaan ialah hidupmu dalam rahmat Allah, hidupmu sentiasa menjaga adab-adabmu dengan Allah, hidupmu sentiasa berfikir akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupmu sentiasa berfikir untuk berbuat baik kepada orang lain, hidup kita sentiasa ada dalam minda kita meminimalkan dosa-dosa kita dan tak berani untuk melanggar had batasan yang ditentukan Allah. Tuan-tuan, inilah kejayaan Allah. Sebab itu ibadah yang disertai dengan naungan kejayaan ialah solat. Hayya 'alal falah. Solatlah ibadah yang mengiringi, yang ada dalamnya seruan untuk mencapai kejayaan. Kenapa? Sebab apabila kita benar-benar solat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila kita benar-benar solat, kita akan benar-benar mencegah fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar dalam ayat itu suratul Ankabut ialah dosa-dosa besar. Kita akan elak, kita takkan buat. Itu tanda solat yang betul. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, mereka yang solat tetapi tidak mampu mencegah dirinya daripada dosa-dosa besar. Buat dosa besar, semayang juga, judi tikam juga, sujud meluncur ketah judi, duduk antara dua sujud hilang, dia dah genggam kan. Kita nampaklah 4 nombor ekor tu. Ada tuan-tuan. Ada, saya pergi mana itu lama dah, cerita lama, Tawau tak silap. Adalah satu tempat, beratur lepas main Jumaat. Saya tak ingat tahun berapa, 98, 97 gitulah. Ada ceramah di situ. Lepas Jumaat kita semayang, tengok, pakai baju Melayu ya, beratur, tikam nombor ekor. Mampus lagu ni, saya kata. Lah saya tak tahulah tahun 90-an, mudah-mudahan tak ada dah. Na'udzubillah. Nabi kata siapa yang bersolat tetapi tak boleh nak lempar benda-benda jahat ni, yakni dosa besar, dia tidak dekat melainkan bu'da, dia semakin jauh dengan Allah. Itu kita takut. Bukan kita makin dekat. Sedangkan sembahyang, apatah lagi waktu sujud, Nabi kata sujud itulah saat kita paling dekat dengan Allah. Tiba-tiba semayang, Nabi kata illa bu'da, kamu bukan dekat melainkan kamu makin jauh dengan Allah. Tak keharu kita semayang nak dekat dengan Allah, tiba-tiba Nabi kata hang jadi lagi jauh. Sebab kita semayang tidak mencegah fahsyak dan mungkar, apatah lagi kita pula terlibat dalam kerja-kerja kemungkaran. Semayang tapi duduk dalam suasana yang seolah-olah kita tak sujud kepada Allah. Takut tuan-tuan. Maka sebab itu kita mesti mencapai kejayaan yang sebenar-benarnya, iaitulah di dunia waqihimus sayyi'at, diselamatkan, dipelihara daripada kejahatan. Sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah sunat ab'ad membaca doa kunut. Maka antara kita minta waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, tolong lindung kami
daripada benda jahat yang engkau telah tentukan ia akan berlaku. Minta berlindung syar, benda tak elok, minta berlindung daripada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab benda tak elok ni, akibat dia tak elok, perbuatan itu tak elok, kesan dia pun tidak elok. Sebab itu saya selalu sebut, antara jalan untuk menyelamatkan diri dan nak masuk dalam geng ayat 9 ni, antara jalan dia kita kena muhasabah. Itu antara jalan. Muhasabah apa? Muhasabah diri, memikirkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau kita jenis manusia tak fikir dosa yang lalu, dia nak datang mana istighfar dengan taubat? Dia tak main. Bila tak mai taubat, kita dah baca dah allazina yahmilunal arsh. Kita dah baca dah ayat 7 2-3 bulan lepas, malaikat tanggung arasy minta ampun bagi orang bertaubat. Minta ampun malaikat tanggung arasy, minta Allah ampun orang bertaubat. Sekarang ni nak timbul taubat macam mana kalau kita tak fikir dosa? Saya selalu sebut game nama rugby. Saya cukup minat. Rugby ni cukup syok tuan-tuan. Cukup syok. Permainan dia skill, walaupun tuan-tuan nampak kasar, tapi nak sebut rugby ni permainan lelaki sejati. Main guli tu tak sejati. Permainan lelaki sejati ialah rugby. Tuan-tuan, saya selalu sebut, game lain banyak. Kita ada bola sepak, kita pun main bola sepak. Kita ada hoki, hoki pun kita main. Volleyball pun kita main. Takraw pun kita main. Kriket kita main. Melambak badminton kita main. Aktif lah zaman muda dulu, zaman mengaji apa semua. Nak sebut, kalau dalam bola sepak, saya nak ambil ya muhasabah diri. Kalau dalam bola sepak buat salah, kalau referee tu ada hati perut, dia tak boh dululah yellow card tu. Dia tulis, dia warning ya, dia tengok nombor, dia warning. Jangan buat lagi lepas ni, dia warning. Buat lagi sekali, dia boh yellow card. Kad kuning. Kad kuning tu mana boleh main lagi. Tiba dia nampak kasak lagi, dia boh second yellow card equal to one red card. So 2 yellow card makna hang belah. Belah tu hang kena gantung 3 perlawanan. Ini apa kita panggil sebagai bola. Ada dia punya style, ada dia punya law, undang-undang dia. Sepak tak boleh pegang tangan. Pegang tangan penalti ataupun free kick. Kalau dalam kotak penalti tambah law punya undang-undang, dia ada VAR, video assist referee. Referee akan tengok, okey penalti. Kalau tak puas hati, dia akan tengok VAR, video assist referee. Memang cantik macam tu, senang. Referee boleh tengok sengaja ke dia tampan, tak sengaja ke, penalti nak bagi ke tidak. Ini undang-undang. Kalau hoki tak boleh pijak kaki, bola tak boleh pijak, jadi foul pula, kena boh kayu. Jangan boh kayu tu kat Empire sudah. Dia ada penalty flick. Kalau bola penalti, kalau bola sepakan penalti, penalty kick. Hoki penalty flick, dia tak panggil kick, dia panggil flick, pakai kayu. Kena muka memang berkecai punya. Oi tuan-tuan, takut saya main striker lu hoki. Balon ikut suka, kena kaki, kena macam-macam. Allah, kena fullback gila babi, dia cangkuk kaki kita. Macam-macam game kita dulu. Seronok. Tapi rugby tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Rugby ni dia ada satu istilah, dia panggil sin bin, yang tak ada pada game lain. Bila awak buat salah, referee nampak satu macam punya kasar, dia akan panggil kapten dulu. Dia akan cakap dengan kapten, kau punya pemain hooker ke, scrum half ke, fly half ke, prop ke, flanker ke, number 8 ke. Dia adalah posisi dia. Dia akan sebut, aku nampak kau ajak dah, aku nak panggil dia. Referee akan cakap dulu pada kapten.
Kapten tak cakap banyak, dia mesti diam. So panggil Mamat ni, referee akan explain, tadi kau buat bagian, aku bagi kau yellow card, dia suruh keluar. Dia panggil sin bin. Sin dosa, bin tong sampah, dustbin, tong sampah. Sin bin tong dosa. Si Mamat ni dia kena keluar, duduk di bangku dia 10 minit. Dia kena kenang dosa dia. Ni kata rugby. Dia pun duduk, dia tengok player main. Apalah salah aku ni, kena buang duk tang ni 10 minit. Dalam game final baru ni, Kapten New Zealand kena. Kapten New Zealand bukan kata sin bin, kad merah terus. Kad merah terus. Yang baru, final baru ni. Sin bin, engkau duduk 10 minit. Duduk situ. Undang-undang dia tak boleh seokok tu ya. Betul. Dia tak boleh duduk atau relax. Bagus kata sin bin, dia balik rokok. Tak boleh. Dia kena duduk, fikir dosa dia. Saat lagi 10 minit, referee panggil dia masuk balik. Tu rugby. Dia ada keadaan hang kenang dosa. Tuan-tuan, walaupun kesalahan dia mungkin kasar sikit, tackle pun kita kena ada cara. Tak boleh main empuk-empuk ikut suka. Tackle kena kat pinggang tu. Tak boleh main rempuh, tak boleh. Kena muka orang pecah. Kawan saya congkir biji mata. Tak terkeluar biji mata, merah congkir di kawan. Dia sambil duk sekeram tu, sambil duk congkir mata orang. Kurang ajak betul. Kita nak sebut rugby ada sin bin. Tu tekat saya cukup syok rugby ni. Saya tak tahu nak cakap dia punya seni game dia tu. Aduh, saya tak pernah miss lah. Kalau ada game memang saya tengok lah, walaupun highlight. Syok tengok dia punya skill. And then dia punya special task for special person. Dia tak boleh campur-campur ikut suka. Tu yang sepak penalti tu, posisi dia fly half. Dia seorang yang boleh sepak. Hooker tak boleh, scrum half tak boleh, prop tak boleh. Dia seorang aja. Mesti penalti dia aja ambil. Nama posisi dia fly half. Kalau scrum half tu yang kita scrum tu, kan, bila member ni jolok bola tu, yang jolok bola tu dia panggil scrum half. Bukan bila orang lain tolong jolok, tak ada pasal. Kata hampir mau main kat aku. Tak. Dia seorang aja. Dan kemudian dia nak kena cangkuk bola tu kan, sambil dia scrum tu, dia nak kena cangkuk. Yang cangkuk tu pun seorang dia. Posisi dia hooker. Nama pun hook, pencangkuk. Hooker yang akan tarik dengan kaki dia. Prop tak boleh, apa tak boleh. Tu kata rugby special task for special person. Makna hang pakar hang apa? Hang buat kerja hang elok. Hang pakar hang apa? Isokok. Isokok duduk di diam. Mun cakap banyak kacau habis orang. Sampai kelang kabut habis orang. Belagak benda tak tahu tapi nak tunjuk tahu. Tak boleh. Besar, hebat rugby ni. Ada sin bin. Saya cukup syok. Duduklah kita situ. Kita tak pernah kenal lagi lah. Duduk situ 10 minit, lagi referee panggil. Buat sikit lagi, kad merah. Tu kad merah keluar terus, tak boleh main dah. Tu rugby. Maknanya kalau game sport pun ada ajar kita fikir dosa. Takkan tak boleh muhasabah. Fikir dosa umur dah 60 dah. Nak larat dah kita pun tuan-tuan. Naik tangga pun kadang nak jatuh dah. Melayang badan. Sungguh. Tak larat dah. Kita duk fikir, syawak teruk dengan aku naik tangga masjid pun melelong. Sungguh. Kadang bukan ada apa pun, tergelicik sikit dah patah tulang pungkok. Tanya mana? Hospital Ustaz, awaknya jatuh bilik air. Jatuh bilik air pasal ni rokok jatuh. Dia nak kutip rokok tu licin, jatuh. Padan muka. Risau rokok lagi. Ada anak murid saya di Kulim patah kaki sebab nak lari pada lipas. Lipas ni pun satu hal. Kan, masuk bilik air India lipas tahun 60-an punya duk ada lagi. Kawan je ni takut lipas. Nak lari lincin jatuh, patah kaki. Saya pergi ziarah di Kulim di rumah. Patah kaki. Saya kata awak ni lipas Ustaz. Lah. Kes lipas. Tu makna apa tu? Dah semakin muda tu cerita dia. Tulang pun reput. Muhasabah diri tuan-tuan. Allahu Akbar.
Hidup kita tak lama. Hari ni baca paper pensyarah mana institut pendidikan mana tah di Kuala Nerus Terengganu, main tenis malam petang malam main tenis rebah mati. Umur 51. Di Kuala Nerus baca paper hari ni. Umur 51 main tenis, habis minit rebah, habis nyawa. Kawan pun tengok, panggil ambulans, kolu dah. 51 tuan-tuan. Adakah waktu main tenis dia ingat dia nak mati? Ish. Jangan cari pasal. Inilah dia muhasabah. Inilah dia yang kita kena buat supaya kita terpelihara waqihimus sayyiat, daripada benda-benda tak elok, daripada kejahatan dan sebagainya. Maka saya bawa contoh tadi rugby, adanya kaedah sistem yang dipanggil sin bin untuk menyedarkan pesalah supaya dia masuk kejap lagi dia tak ulang dah salah dia. Kalau rugby macam tu, takkanlah kehidupan kita yang akan menuju bertemu Allah kita nak buat lebih kurang, kita nak rasa kita ni betul, kita ni baik. Ya, kita baik, tetapi kita katakan, ya Allah, aku banyak dosa. Cakap macam tu. Bila kita rasakan kita banyak dosa, kita akan senantiasa muhasabah, muhasabah, muhasabah. Akhirnya kita akan menambah amal bila kita rasa, oh, aku masih kurang dengan benda-benda yang patut aku buat. Ini hidup kita seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam. Kita sambung bulan hadapan, insya-Allah panjang usia, untuk kita membaca ayat yang ke-10. Tajuk dia baru nanti, berhubung dengan golongan kufar. So habis sudah bab doa malaikat tanggung arash. Mula pada bila? Mula pada ayat 7. Alladzina yahmilunal arsh. Start pada ayat 7. Malaikat tanggung arash doa minta apa dia? Supaya Allah ampunkan. Faghfir, ampunkan ya Allah, lilladzina tabu, mereka yang gemar bertaubat. Kita buat khulasah, kesimpulan. Mereka yang gemar bertaubat, ayat 7. Wattaba'u sabilaka, dan ampunkan ya Allah mereka yang gemar ikut jalanmu. Apa saja kita buat, kita ikut jalan yang Allah telah tentukan. Kemudian ayat 8 kita baca bulan lepas, doa dia, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adin. Allah, masukkanlah mereka ke dalam syurga adin. Turut sama masuk man salaha, mereka yang soleh, mereka yang baik, mereka yang beriman, min abaihim, daripada bapa datuk nenek moyang mereka, wa azwajihim, isteri-isteri mereka masuk sama, zurriyatihim, dan zuriat keturunan mereka. Dan akhirnya malam ni mereka doa yang terakhir, waqihimus sayyi'at. Ya Allah, peliharalah mereka dari kejahatan bencana dunia, supaya mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan bencana dunia itu telah kita baca penjelasannya, iaitulah berhubung dengan dosa-dosa kesalahan. Dan saya sebut tadi, tiadalah mampu kita untuk mengelak dosa-dosa kecil, tetapi kita mampu dan boleh mengelakkan diri dari dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil, kata Nabi, boleh terhapus dengan sembahyang 5 waktu, dengan sembahyang Jumaat, dengan puasa Ramadan. Juga Nabi sebut dengan solat tarawih boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Namun kata almarhum Al-Qaradawi, jangan pula kamu purposely, secara sengaja
saja pula nak buat dosa kecil. Jangan kerana Saidina Ali pesan memandang enteng dosa walaupun kecil, itulah dosa. Ingat yang tu. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.